Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini cikgu akan mengajar tingkatan 5. Okey, kita masih lagi dalam bab 2 iaitu matriks. Okey, minggu lepas cikgu dah ajar kamu berkenaan dengan operasi asas matriks iaitu kita buat yang melibatkan tambah dan juga tolak. Okey, untuk hari ini cikgu nak masuk kepada kita nak mendarabkan matriks tersebut dengan suatu nombor. Okey, dekat sini cikgu akan share contoh yang kita akan buat lah. Kita akan buat bersama-sama. Okey, sebelum tu, okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada operasi yang seterusnya iaitu kita nak mendarab matriks dengan suatu nombor. Apa maksud kita nak mendarab matriks dengan suatu nombor? Okey, maksudnya macam ni lah. Bila ada suatu nombor, contoh saya bagi 3, didarabkan dengan suatu matriks. Okey, suatu nombor ini adalah suatu nombor didarabkan dengan suatu matriks. Okey, jadi itu dekat sinilah kita nak tengok macam mana kita nak darab masuk. Kalau ikutkan sebelum ni, kalau kamu buat 3 darab dengan suatu nombor didarabkan dengan suatu nombor, kamu boleh tekan kalkulator saja. 3 darab 4 direct kamu akan dapat 12. Tapi untuk matriks agak berlainan dan juga perlu berhati-hati waktu kamu buat pengiraan. Okey, jadi dekat sini cikgu bagi satu contoh soalan. Contohnya dia bagi tahu diberi D ialah suatu matriks. D itu adalah suatu matriks. Matriksnya adalah negatif 5, 4, 2, 1. Okey, cikgu nak flashback balik. Kalau matriks ni peringkat dia apa? Okey, peringkat mesti kita tengok pada baris dan juga lajur. Okey, baris ada 1, 2, lajur ada 1, 2. Okey, jadi 2 dengan 2. Okey, ini cikgu saja nak ulang kaji sikit lah tentang peringkat matriks. Harap kamu tidak lupa lah macam mana nak tentukan peringkat matriks bagi suatu matriks. Okey, sekarang dia bagi matriks D adalah seperti berikutlah. Lepas tu dia cakap hitung. Hitung apa? Hitung, okey, soalan yang pertama 3D. Okey, apa maksud 3D? Okey, bila ada suatu nombor dengan suatu huruf, itu bermaksud dia didarab. Okey, bermaksud 3 darab dengan D sama dengan 3D. Okey, jadi cikgu harap kamu tahulah sebab sebelum ni kamu dah belajar benda ni. Okey, jadi kamu kena ingat. Okey, bila ada suatu nombor dengan suatu huruf, bila dia duduk dekat 3D, bermaksud itu adalah operasi darab. Okey, jadi bermaksud nombor 3 tu dia nak darab dengan D. D tu apa? D tu adalah matriks. Okey, jadi suatu nombor nak didarabkan dengan matriks. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak mengira pendaraban ni. Okey, jadi kita salin balik 3. D ni kita ambil balik nilai matriks. Okey, D ni mewakili matriks, jadi kita buat dalam bentuk matriks lah. Okey, kita gantikan D dengan matriks sebab dia kata D sama dengan suatu matriks. Okey, matriks tu adalah yang dinyatakan negatif 5, 4, 2, 1. Okey, jadi kita nak darab. Okey, bila kita nak darab, darab untuk matriks kita, dalam matriks ni ada 4 angka kan? Negatif 5, 4, 2, 1. Okey, jadi macam mana 3 nak darab dengan berapa? Nak darab dengan negatif 5 ke? Nak darab dengan 4 ke? Ataupun nak darab dengan 2 ke? Ataupun nak darab dengan 1 ke? Macam mana? Okey, untuk pengetahuan kamu, nombor di luar daripada matriks perlu didarabkan dengan semua unsur yang ada dalam matriks. Okey, maksudnya dekat sini 3 ni kena darab dengan negatif 5. 3 juga didarabkan dengan 2. 3 darab dengan 4. 3 darab dengan 1. Okey. Jadi dekat sini kamu akan dapat hasil darab dia macam mana nak tulis. Mesti tulis dalam bentuk matriks. Okey, kalau unsur tersebut dia duduk pada baris pertama, lajur pertama, maksudnya kamu kena tulis pada jawapan pada kedudukan tersebutlah. 3 darab dengan negatif 5, negatif 15. Okey, tulis balik pada kedudukan asal negatif 5 tu lah. Okey, seterusnya
Bawah negatif 5 ada 2 kan? Okey, jadi 3 darab dengan 2, 6. Okey, tulis balik pada kedudukan asalnya. Lepas tu, sebelah negatif 5 ada 4. Okey, jadi kita kena tulis dekat sini. 3 darab dengan 4, 12. Seterusnya, yang terakhir, 1. 3 darab dengan 1, 3. Okey, jadi selesai pendaraban suatu nombor dengan matriks ataupun pendaraban matriks dengan suatu nombor. Jadi berbeza dengan apabila kamu darab suatu nombor didarabkan dengan suatu nombor, direct dapat. Tapi untuk matriks, kamu kena darabkan nombor yang di luar tu dengan semua unsur yang ada di dalam dan mesti letak jawapan tu ikut kedudukan yang asal. Okey, apa kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Okey, dekat sini dia bagi negatif 1/2 darab dengan D. Okey, apa nombor yang didarabkan tu? Nombor yang didarabkan adalah negatif 1/2. Ini adalah satu nombor dalam bentuk pecahan sahaja. Dia nak peningkankan kepada kamu, apa dia ni? Negatif 1/2 D ni. Negatif 1/2 tu adalah satu nombor. D tu adalah matriks. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Sama juga macam yang atas. Kita ambil, kita salin balik nombor negatif 1/2. Lepas tu dia nak darab dengan D kan? Okey, D ni kita letak macam tu. Matriks. Matriks D. D kita gantikan dengan matriks yang dia bagi atas ni tadi. Okey, jadi negatif 5, 4, 2, 1. Okey. Jadi apa yang cikgu bagi tahu tadi mesti didarabkan nombor yang di luar ni mesti didarabkan dengan semua unsur yang ada di dalam matriks. Okey. Okey, mesti didarabkan. Dan jawapan mesti duduk pada kedudukan yang asal. Okey, kalau negatif 5 ni dia duduk pada baris pertama, lajur pertama. Jadi dekat sini kita bolehlah darab negatif 1/2 darab dengan negatif 5. Okey, tekan kalkulator sahaja. Negatif 1/2 darab dengan negatif 5. Jadi kamu tekanlah kalkulator negatif 1/2. Lepas tu kamu darab dengan okey, negatif 5. Bila kamu tekan kalkulator, okey, bila kamu tekan kalkulator. Sekejap, saya stop sharing. Okey. Kalkulator saya macam ni. Okey, mungkin kalkulator kamu agak berbeza sikit. Okey, mana-mana kalkulator kamu boleh guna. Nanti siapa yang tak ada kalkulator boleh main beli dekat koperasi lah. Okey. Dekat sini kamu tekan 1/2. Okey, negatif 1/2 darab dengan okey yang macam cikgu tulis ni darab. Lepas tu dia nak darab dengan negatif 5. Bolehkah kita tulis negatif 5? Okey. Untuk pengetahuan kamu, kalau jadi macam ni, bila simbol darab dengan negatif bertemu, jangan buat macam ni. Kamu kena letak kurungan pada nombor yang negatif tersebut. Okey, jadi letak kurungan, buka kurungan negatif 5. Okay, tutup kurungan. Okey. Lepas tu kamu akan dapat sama dengan okey, dalam bentuk pecahan kan? Okey, sama ada kamu nak tinggalkan dalam bentuk pecahan boleh ataupun kamu nak tinggalkan dalam bentuk perpuluhan. Jadi dekat kalkulator kamu nak tekan macam mana daripada pecahan menjadi perpuluhan. Kamu cari butang SD. Kalau kalkulator cikgu, SD ni dekat bawah. Mungkin dekat kalkulator kamu mungkin di sekitar ni. Carilah yang ada butang SD. Jadi bila tekan butang SD, dia akan tukar jadi perpuluhan. Tapi kalau kamu nak tinggalkan dalam pecahan pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi dekat sini tak apalah kita tinggalkan dalam pecahan. Jadi jawapan dia 5/2. Okey, untuk yang pertama ni 5/2. Seterusnya negatif 1/2 darab dengan 2. Negatif 1/2 darab dengan 2 adalah negatif 1. Seterusnya negatif 1/2 darab dengan 4. Negatif 2. Negatif 1/2 darab dengan 1. Negatif 1/2. Okey. Jadi dapatlah jawapannya. Okay, setakat ini saja dulu kelas saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.